Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So, mungkin antara korang yang tengah berfikir-fikir untuk mencari smartphone yang sesuai dengan bajet korang sempena sale 99 dekat Shopee sekarang ni. So, aku akan senaraikan antara smartphone kelas entry level, mid-range dan juga flagship yang sesuai dengan bajet korang sekitar 300 sampailah harga 1500 lah. So guys, tanpa membuang masa lagi, let's go. Kita akan pergi kepada smartphone yang pertama. Okay, smartphone pertama ni adalah kelas budget flagship yang mempunyai prestasi yang bagus juga untuk korang nak gunakan pada tahun ni dan sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun mendatang lagi, iaitu adalah Poco F3. So Poco F3 dilancarkan pada tahun ni. In terms of specs, dia menggunakan chipset Snapdragon 870 yang ada rangkaian 5G, menggunakan skrin AMOLED bersaiz 6.67 inci yang ada refresh rate sehingga 120Hz dan juga ada paparan HDR10+. Panel skrin ni pula menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang ada ketahanan jenis IP53 splash and dust protection. Dari segi specs untuk skrin ni saja dah membuatkan smartphone ni menarik kan untuk korang dapatkan sempena sale nanti. Bahagian lain pula, smartphone ni menggunakan stereo speaker dengan bateri sebesar 4525 mAh yang juga ada fast charging 33W dalam kotak jualan. Cumanya sebagai smartphone budget flagship, so dia ada kekurangan sikit dia untuk bahagian dia punya kamera sebab dia just bagi kamera macam mid-range punya, just 3 kamera 48MP kamera utama, 8MP terawat dan juga 5MP makro. So untuk harga ditawarkan dengan kamera macam tu, specs apa semua, aku rasa sesuai je untuk Poco F3 ni. Untuk 6GB dan juga 128GB dia memang agak murah sikit, bawah 1500. Tapi sekarang ni untuk 8GB dan juga 256GB dia bagi lagi kurangkan sikit harga daripada 1699 dia bagi 1499 sekarang ni. So korang boleh dapatkan varian yang paling tinggi untuk Poco F3 dengan harga bawah 1500 je. So bagi aku untuk harga ditawarkan untuk sale 99 nanti memang sangat berpatutan dengan specs yang dia bagi. Design wise memang cukup nampak premium dan juga untuk skrin yang memang cukup padu. Skrin AMOLED kot dengan 120Hz kan. Smartphone seterusnya adalah Poco S3 Pro. Aku boleh consider sebagai Poco S3 Pro ni sebagai budget flagship juga, tapi dia bawah sikit berbanding dengan Poco F3 tadi yang menggunakan chipset yang lebih tinggi sikit lah. Sebab untuk Poco S3 Pro ni hanya gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860 saja dan tiada 5G. Untuk skrin dia menggunakan skrin IPS LCD saja yang bersaiz 6.67 inci yang juga menawarkan refresh rate hingga 120Hz dan juga menyokong HDR10. Untuk panel skrin dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan menyokong IP rating IP53 dust and splash protection lah. Selain itu juga rekaan untuk Poco S3 Pro ni memang amat sinonim lah macam rekaan yang daripada Poco S3 NFC. Cumanya dia ada pilihan warna yang lebih menarik sikit lah. Poco S3 Pro ni juga menawarkan bateri agak besar juga, iaitu 5160mAh yang ada fast charging dalam kotak jualan iaitu 33W. Dan untuk kamera dia memang di level macam mid-range lah, hanya gunakan quad kamera 48MP sajalah. Dan bagi aku untuk kamera specs dia memang sesuai lah untuk harga ditawarkan dan just gunakan IPS LCD je kan. So untuk harga tak ada sale tu pun dah murah dah bagi aku untuk specs dia. Ini kan lagi dengan sale memang starting price dia 799 saja kot untuk the lowest variant iaitu 6GB dan juga 128GB storage. Manakala untuk the highest variant iaitu 8GB dan juga 256GB storage, harga asal dia adalah 1003 tau. Tapi dia bagi harga 1000 saja untuk phone budget flagship macam Poco S3 Pro dengan refresh rate yang tinggi lagi, bateri yang besar, fast charging dengan chipset kelas budget flagship iaitu 860. Bagi aku untuk specs dia dengan harga ditawarkan 799 starting price dah cukup, memang sangat berpatutan lah untuk korang dapatkan Poco S3 Pro ni. Smartphone seterusnya adalah Realme GT Master Edition. Basically smartphone ni baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia oleh Realme Malaysia sendiri. Basically in terms of dia punya rekaan tu agak unik. Panel belakang tu sedap gila pegang kot, dia macam big luggage. Untuk chipset dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 778G yang ada rangkaian 5G. Basically smartphone ni adalah yang pertama yang menggunakan chipset mid-range premium tu. Dan dari segi prestasi untuk chipset 778G tu memang hampir kepada flagship lah, tapi dia tidak level-level macam Snapdragon 888, but still perform really well lah untuk aku sebagai pengguna smartphone ni sendiri kan. Untuk bahagian display dia menggunakan panel jenis Super AMOLED yang bersaiz 6.43 inci, agak kecil juga, dia compact sikit dengan refresh rate sehingga 120Hz yang ada in-display fingerprint. So dia berbeza sedikit berbanding dengan Poco F3 ataupun Poco S3 Pro tadi yang menggunakan fingerprint dekat power button, tapi yang ni dia bagi in-display fingerprint. Sebab Realme GT Master Edition ni memang memfokuskan kepada smartphone mid-range kelas premium. That's why untuk kamera dia menggunakan 3 kamera 64MP kamera utama, 8MP terawat dan juga 2MP makro. Dan untuk
Untuk bahagian bateri dia hanya bagi 4300 mAh saja. So tak besar sangat, but still sesuai lah untuk size skrin 6.43 inci kan. Dengan fast charging 65W dia bagi sekali dan kotak jualan. So memang pantas gila untuk korang charge Realme GT Master Edition ni. Cuma kekurangan untuk smartphone ni, dia hanya bagi mono speaker, satu speaker saja. So aku rasa dia memang a big loss lah untuk phone kelas mid-range premium macam Realme GT Master Edition ni kan. So kalau dia bagi storage speaker tu memang dah cukup nice gila kot untuk smartphone ni kan. So itu saja kekurangan dia sikit. Masa sale 99 nanti korang boleh dapatkan Realme GT Master Edition ni dengan harga daripada 1,500 kepada 1,400 saja untuk 8GB dan juga 128GB storage punya varian. So untuk design wise dia, untuk harga dia tu bagi aku kena juga dengan harga dia sebab smartphone ni agak baru juga dekat pasaran Malaysia. So that's why korang dapat the latest software, the latest chipset, the latest design wise dia, dan aku recommend untuk korang beli yang Master Edition yang ada sign Noto Fukusawa tu lah. Itu memang lebih menarik lah berbanding dengan dekat yang lain kan. Smartphone seterusnya adalah OnePlus Nord, dan ini adalah satu-satunya smartphone yang aku recommend untuk korang beli masa sale 99 nanti yang dilancarkan pada tahun lepas. Untuk bahagian prestasi, dia menggunakan chipset Snapdragon 765G yang juga ada rangkaian 5G. Chipset yang digunakan pada OnePlus Nord ni adalah kelas mid-range premium dan juga dia punya performance tu masih okey lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni dan juga tahun mendatang. So untuk bahagian skrin dia pula menggunakan Fluid AMOLED yang bersaiz 6.44 inci, agak compact sikit skrin dia tu berbanding dengan smartphone lain yang menggunakan 6.6 inci ke atas, dan ada refresh rate sehingga 90Hz yang juga menyokong paparan HDR10+. Smartphone dia juga menggunakan panel jenis Corning Gorilla Glass 5 yang ada in-display fingerprint lah. So basically dia punya penawaran skrin itu memang cukup bagus juga. Korang akan dapat pengalaman skrin yang memang cukup cantik untuk sesebuah phone mid-range premium. Untuk bahagian kamera dia menggunakan quad kamera 48MP kamera utama, 8MP terawat, 5MP makro dan juga 2MP depth sensor, dan bahagian selfie kamera dia adalah 32MP. In terms of specs dan juga numbers on camera dia tu boleh tahan jugalah untuk phone mid-range macam ni kan. Manakala untuk bahagian bateri dia hanya bagi bateri 4115 mAh saja yang ada fast charging 30W dalam kotak jualan. Untuk ketahanan bateri pada smartphone ni bagi aku tak cukup mengagumkan sangat lah sebab bateri dia macam kecil sikit je. Dia tak macam besar sangat 5,000 ke 6,000, tak ada. Dia just bagi 4,100 saja. Dan dengan size skrin 6.44 inci bagi aku okey lah untuk korang nak gunakan smartphone ni dalam masa daripada pagi sampai ke petang tu boleh je. Dan kekurangan dia sikit untuk smartphone ni, dia hanya menggunakan mono speaker saja, satu speaker saja, bukannya stereo speaker, dan smartphone ni dilancarkan pada tahun lepas lah. Untuk varian yang 12GB dan juga 256GB daripada 2,100, sekarang ni harga dia adalah 1,499 saja. So harga yang ditawarkan untuk sale 99 nanti bagi aku cukup berpatutan untuk specs yang ditawarkan. Cumanya itulah dia tak ada stereo speaker, hanyalah mono speaker saja. Tapi bahagian lain macam skrin dia tu, kamera dia, design wise tu nampak premium dan juga prestasi yang cukup bagus lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Still consider okay kot. Dapat 12GB RAM kot, bukannya 8GB, bukannya 6GB, tapi 12GB RAM. So okay lah kan masa sale nanti korang nak beli smartphone ni kan. Smartphone seterusnya ni adalah satu jenama yang agak baru jugalah untuk pasaran Malaysia dan juga market sekarang ni. Dan jenama ni macam tak famous sangat tau sebenarnya. Dia macam nak beat harga Realme dan juga Redmi. Dan ini adalah Infinix Hot 10S. So nama pun dah macam panjang, susah nak sebut kan. Untuk smartphone ni dia adalah budget gaming smartphone tau. Untuk specs yang dia bagi dan juga harga tu boleh tahan juga untuk korang beli masa sale nanti. Untuk prestasi smartphone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Prestasi untuk MediaTek Helio G85 ni boleh tahan jugalah untuk korang nak main game tu boleh je sebenarnya. Cumanya nak dapatkan high grafik ke, nak main dalam masa yang lama ke, dia agak masalah sikit kat situ lah. But then still boleh main game dan juga perform jugalah untuk chipset MediaTek Helio G85 untuk Infinix Hot 10S ni. Dan untuk skrin ni hanya gunakan IPS LCD yang bersaiz 6.82 inci yang besar juga untuk saiz skrin dia, dan ada refresh rate sehingga 90Hz. Dengan skrin yang besar dan juga 90Hz memang puas hati ikut main game kat smartphone ni. Cumanya resolusi dia hanyalah 720p saja tau, bukannya 1080p. Untuk dia punya kamera menggunakan 3 kamera, 48MP kamera utama, 2MP makro, dan juga satu lagi kamera tu aku tak pasti kamera apa. Dia just tulis AI je kat situ. Yang menariknya lagi dengan smartphone ni adalah bateri dia besar gila kot, iaitu 6000 mAh. Memang sesuai lah dengan size skrin 6.82 inci kan. Dah macam Asus ROG Phone 5 dah size bateri dia kan. Untuk korang yang biasa main gunakan gyroscope dekat PUBG Mobile apa semua, smartphone ni ada juga gyroscope. Cumanya gyroscope dia adalah by software, bukannya by hardware. So aku tak pastilah macam mana dia punya ketepatan gyroscope dia okey ke tak. Korang boleh tengok review daripada YouTuber lain lah. Di sebalik kelebihan untuk bahagian skrin dia yang besar dengan refresh rate yang tinggi lagi dengan bateri 6000 mAh lagi,
1080p. So ada sedikit saja kekurangannya, iaitu dia hanya menggunakan resolusi 720p saja dan juga hanya bagi pengecasan 10W saja dalam kotak jualan, bukannya 18W ataupun 33W lah seperti mana pesaing dia macam Redmi Note 10 series kan. Infinix Hot 10S ni hanya 2 pilihan varian saja dengan RAM yang sama, iaitu 4GB RAM, 64GB storage ataupun 128GB storage lah. Untuk harga dia tu tak jauh beza mana pun, dalam RM50 macam tu je, dan aku prefer untuk korang beli the highest variant lah, iaitu 128GB storage dan juga 4GB RAM. Dan masa sale nanti tak pasti mana satu dia punya varian yang dibuat sale RM499 tu, tapi apa yang aku pasti ada sale masa 99 nanti untuk Infinix Hot 10S ni. Smartphone terakhir yang korang boleh dapatkan sempena sale 99 nanti adalah Redmi 9C, dan ini adalah phone kelas entry level lah, kelas yang bawahan, but still untuk spek sih memang amat sesuai untuk korang dapatkan dengan harga yang agak berpatutan juga masa sale nanti. Dan aku memang recommend untuk korang beli smartphone ni untuk tujuan PDPR, untuk anak korang ke adik korang dan sebagainya lah. Dari segi prestasi, smartphone ni menggunakan chipset MediaTek Helio G35. Untuk nak main game kat smartphone ni memang aku tak galakkan lah, dia lebih sesuai untuk phone yang biasa-biasa, untuk WhatsApp ke, untuk call ke, media sosial sikit-sikit tu boleh je, tapi untuk game tu aku tak galakkan. Cuma boleh lah main game sikit-sikit kan. Dan dari segi skrin ni menggunakan IPS LCD yang besar 6.53 inci, tapi dia hanyalah resolusi 720p saja, memang amat sesuai lah untuk smartphone entry level ni kan. Selain tu juga Redmi 9C ni menggunakan fingerprint pada bahagian panel belakang, sama je macam Infinix Hot 10S tadi. Walaupun harga tu boleh tahan juga murah, tapi dia bagi 3 kamera tau, iaitu 13MP kamera utama, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor. Manakala untuk bahagian bateri, dia menawarkan bateri agak besar juga, iaitu 5000 mAh yang ada pengecasan 10W lah. Untuk korang nak gunakan smartphone ni sebagai tujuan PDPR ataupun hanya gunakan media sosial saja, memang amat sesuai lah kan. Redmi 9C ada 2 pilihan varian, iaitu 2GB RAM dan juga 32GB storage ataupun 3GB RAM dan juga 64GB storage. Masa sale 99 nanti korang boleh dapatkan untuk 2GB RAM dengan harga RM300, dan untuk yang 3GB RAM korang boleh dapatkan dengan harga RM400 saja. So guys, itu saja antara senarai smartphone yang aku dapat kongsikan sempena sale Shopee 99, dan antara kesemua tu memang harga yang ditawarkan memang cukup berpatutan dengan specs yang ditawarkan tu, memang cukup padu jugalah. So antara kesemua tu mana satu korang nak beli, dan kalau ada penambahan smartphone lain lagi korang boleh kongsikan juga dekat komen-komen, ok? InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.